Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam UPNM. Pada hari ini, kita akan bincang mengenai adat resam turun-temurun di Malaysia untuk membentuk insan yang beretika dan beradab. Untuk pengetahuan semua, adat resam ataupun adat istiadat yang diterima oleh sesuatu bangsa merupakan cetusan peraturan dan panduan di mana ia adalah satu garis penentu sesuatu hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut secara turun-temurun. Pada hari ini juga, kita mempunyai seorang sejarawan, Datuk Dr. Siti Nuratika dari Universiti Kebangsaan Malaysia untuk berkongsi serba sedikit mengenai adat resam bersama kita. Baiklah, mari kita bertanya kepada Datuk, apakah kepentingan adat resam di negara kita Malaysia? Kepentingan adat resam di negara kita ialah melambangkan identiti sesebuah bangsa. Hal ini membuktikan bahawa adat resam dan budaya dapat melambangkan sifat majmuk rakyat di Malaysia kerana mempunyai pelbagai kaum. Contohnya, setiap kaum memiliki keunikan dari segi kepercayaan, pakaian dan sebagainya. Selain itu, adat resam dapat memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Penghayatan adat resam dan budaya dalam diri setiap masyarakat di Malaysia membolehkan masyarakat di negara kita saling berhubung dan menghormati adat resam setiap kaum. Dengan penghayatan adat resam yang baik, perselisihan faham antara kaum dapat dielakkan dan dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Adat resam juga dapat mencerminkan budi pekerti rakyat Malaysia. Budi pekerti yang baik dapat membentuk kepribadian dan jati diri individu ke arah yang lebih baik. Hal ini kerana adat resam dan budaya setiap kaum mementingkan nilai-nilai murni dalam menjadikan seseorang manusia itu berakhlak mulia. Akhir sekali, adat resam di negara kita yang penuh dengan keunikan yang tersendiri juga merupakan salah satu daya tarikan pelancong asing. Di samping itu, adat resam dan budaya setiap kaum juga dapat diperkenalkan di masyarakat negara lain. Terima kasih Puan atas informasi yang amat mendalam tersebut. Baiklah, negara kita mempunyai 3 kaum terbesar iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Ketiga-tiga kaum tersebut mempunyai adat dan peradaban yang tersendiri. Contoh adat kaum Melayu adalah adat melawat dan berkunjung, adat menyambut kelahiran bayi dan perayaan-perayaan keagamaan. Setiap lapisan masyarakat di negara kita haruslah memainkan peranan yang penting dalam kekekalan adat resam. Mari kita ketahui peranan individu kekalkan adat resam di negara kita. Individu memainkan peranan penting dalam mengekalkan adat resam di negara kita. Usaha yang pertama adalah individu boleh melibatkan diri dalam apa jua aktiviti yang diadakan sama ada dari kaum lain atau kaum sendiri supaya dapat mengenali dan mengetahui adat resam yang ada di Malaysia. Keduanya ialah individu perlu mengaplikasikan adat resam dalam kehidupan seharian agar menjadi kebiasaan dan boleh diikuti oleh generasi seterusnya seperti anak-anak, keluarga dan rakan-rakan. Selain itu, individu juga boleh menerapkan adat resam dengan mempelajari secara pendidikan formal seperti melalui pembelajaran di institusi pendidikan dan bukan secara formal seperti bergaul dengan kaum yang lain untuk lebih mendalami kepentingan adat resam sesebuah kaum. Di samping itu, dapat memahami adat resam mereka dan menjaga adat ketika berada bersama kaum-kaum tersebut. Berikut merupakan peranan-peranan individu untuk kekalangan adat resam di negara kita. Selain kaum Melayu, kaum Cina juga mempunyai adat tersendiri. Antaranya ialah kepercayaan terhadap kalender Cina. Mereka juga mempunyai adat resam iaitu keinginan untuk mendapat anak pertama iaitu lelaki. Seterusnya, mari kita lihat peranan masyarakat untuk kekalkan adat resam di negara kita. Masyarakat perlu mempunyai kesedaran dalam mengekalkan adat resam di Malaysia dengan mempunyai rasa tanggungjawab dalam memelihara warisan adat resam yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Selain itu, masyarakat perlu menyokong agenda yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha membantu mengekalkan adat resam di Malaysia. Masyarakat juga saling perlu menghormati adat resam kaum lain supaya dapat mengekalkan dan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kehidupan bermasyarakat seperti tidak mempersendakan budaya yang diamalkan oleh kaum lain. Akhir sekali, masyarakat perlu mengamalkan kehidupan berjiran yang harmoni agar tidak berlaku kesalahfahaman antara kaum. Itulah merupakan peranan masyarakat di negara kita. Jom kita lihat peranan pihak kerajaan pula untuk kekalkan adat resam di negara kita. Jom kita lihat. Tunggak utama dalam mengekalkan adat resam di negara kita adalah kerajaan.
kerajaan perlu memperbanyakkan iklan dengan mempromosikan sektor pelancongan yang berunsurkan budaya adat resam dan menggunakan teknologi IT untuk menyebarkan kepentingan adat resam di kalangan rakyat dan juga orang luar. Kedua, kerajaan perlu turut mengadakan aktiviti-aktiviti yang dapat mengekalkan adat resam di setiap peringkat supaya semua kaum dapat mengenali adat resam kaum lain. Selain itu, kerajaan perlu menyediakan dan memberi dana kepada kaum dan masyarakat yang memerlukan dalam menjalankan aktiviti berkaitan adat resam. Seterusnya, kerajaan perlu mendedahkan kepentingan adat resam dalam kalangan anak muda dari peringkat sekolah agar mereka sedar akan kepentingan tersebut. Akhir sekali, kerajaan perlu menggalakkan orang ramai mempamerkan identiti masyarakat sendiri sebagai contoh pakaian tradisi dipakai dalam kehidupan harian. Kaum India merupakan kaum ketiga terbesar di negara kita. Antara adat kaum India ialah upacara menanggalkan tali oleh isteri selepas kematian suaminya dan perayaan-perayaan keagamaan seperti Deepawali, Thaipusam dan Pongal. Sejak kebelakangan ini, pengabaian adat resam oleh setiap kaum di negara kita semakin meningkat. Apakah kesan terhadap pengabaian adat resam dan budaya ini? Kesan terhadap pengabaian adat resam adalah kehilangan identiti kaum tersendiri. Contohnya, jika generasi muda seperti zaman 90-an tidak mengendahkan betapa pentingnya adat resam ini, maka identiti sesebuah kaum itu akan menjadi tidak diketahui. Kesan terhadap pengabaian adat resam dan budaya ialah peningkatan masalah sosial yang tercetus daripada seseorang individu yang mengabaikan betapa pentingnya etika, adab, budaya dan sebagainya. Kesan terhadap pengabaian adat resam dan budaya ialah timbul sifat perkauman iaitu rasism. Contohnya, apabila seseorang itu tidak mengamalkan adat dan etika, maka secara tidak langsung ianya akan menyumbangkan perselisihan faham di antara seseorang individu maupun sesebuah kaum. Terima kasih kerana sudi berada bersama kami sepanjang video ini. Akhir kata, setiap lapisan masyarakat di negara kita harus berusaha untuk membentuk insan yang beretika dan beradab. Di samping itu, kita juga harus bersama-sama pastikan setiap kaum di negara kita mengamalkan adat resam dan budaya nenek moyang mereka. Ini kerana setiap adat resam yang ditinggalkan oleh moyang kita mempunyai erti yang amat mendalam. Sekian, terima kasih.